Pulangan itulah yang akan diwakafkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Serentak siaran langsung di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Terkunci dalam sengsara, kes-kes keganasan, tak kiralah lelaki ataupun wanita yang menjadi bangsa, mereka ni tak dapat lari atau tidak dapat membebaskan diri mereka dari terus menjadi bangsa. Dan mereka ni sebenarnya seolah-olah macam pasrah, diperlakukan dengan kejam dan ganas untuk satu tempoh yang lama sehingga terdapat adanya kes-kes yang melibatkan kematian dan sebagainya. Analisis, laporan, fakta dan agenda Alpha 102. Baik, waktu sekarang tepat pukul 10.30 pagi dan seperti mana yang telah pun saya maklumkan kepada anda seketika tadi, kita bersama menerusi slot Alpha 102 hari ini yang diterbitkan oleh rakan setugas Leila Zain, ya. Dan hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan satu topik iaitu impak berita tidak benar, ya. Dan kita akan bersama dengan tetamu di talian dan bersama-sama dengan saya ketika ini kita ada Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC. Assalamualaikum Cik Zulkarnain. Waalaikumsalam DJ Nurul dan pendengar National FM. Okey, ya. Dan anda juga boleh ikuti kami melalui Facebook Live, ya, ketika ini. Dan walaupun Cik Zul berada di talian, anda juga boleh terus ikuti kami melalui Facebook Live dan juga frekuensi anda di frekuensi di tempat anda, ya. Okey, dan kita nak berkongsi hari ini Cik Zul berkenaan dengan impak berita tidak benar, ya. Dan sebelum kita nak pergi ataupun berbicara dengan lebih lanjut lagi sebagai pembuka kata ataupun pembuka bicara, boleh Encik Zul kongsikan ataupun perincikan mengenai pelaksanaan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dalam kurungan nombor 2 2021 yang telah pun diwartakan oleh kerajaan. Silakan Encik Zul. Terima kasih. Kita melihat bahawa ordinan yang diwartakan oleh kerajaan ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dalam mengekang penularan berita tidak benar berkaitan dengan COVID-19 dan peristiharan darurat dalam tempoh darurat ini berkuat kuasa. Jadi kalau kita lihat di sini adalah aspek yang ingin kita tekankan bila kita bercakap tentang impak berita palsu ini adalah dua perkara berkaitan dengan COVID-19 dan peristiharan darurat ini mempunyai impak yang besar jika penyebaran berita palsu berkenaan dua perkara tersebut tidak ditangani secara baik dan tidak dikuatkuasakan ataupun penguatkuasaan itu ada pelbagai cabaran. Okay. Jadi ini memberi kesan terhadap terutamanya usaha-usaha yang pihak kerajaan sedang jalankan untuk satu, mengekang penularan COVID-19. Okay. Yang kedua adalah dalam proses untuk kita jalankan vaksinasi, vaksin. Ya. Yeah. Jadi kita lihat di sini kadar keyakinan rakyat untuk mengambil vaksin ini banyak dipengaruhi oleh berita-berita yang bersifat anekdotal ataupun berita-berita yang tidak benar. Okay. Jadi ini sedikit sebanyak memberi impak kepada kadar mereka yang mendaftar untuk divaksinkan. Jadi itu kita lihat bagaimana keperluan ordinan ini diadakan supaya penyebaran berita palsu dapat ditangani dengan lebih tuntas dan berkesan, dan penguatkuasaan juga boleh dilakukan dengan lebih pantas. Okey, itu yang dimaksudkan juga antara kaitan pelaksanaan ordinan dengan berita tidak benar, ya? Betul ke? Betul. Betul. Kiranya seperti mana yang telah pun dikongsikan oleh Cik Zul tadi berkenaan dengan pelaksanaan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 kurungan 2 2021 yang telah pun diwartakan oleh kerajaan, dan itu sebenarnya juga merupakan kaitan pelaksanaan ordinan tersebut dengan berita tidak benar ini, ya. Yeah.
Okey, dan apakah pula kesalahan-kesalahan yang boleh dikenakan tindakan atau hukuman di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 ini? Okey. Kita lihat dululah bahawa apa yang penting, sebab apa kaitannya tadi berita palsu, tapi kalau tak ada contoh, orang pun mungkin pendengar pun tidak faham ataupun tidak jelas. Betul. Kita boleh bagi contoh dulu. Contoh lagi berkaitan. Berkaitan lah. Sebagai contoh, seseorang itu menerbitkan satu kenyataan di akaun media sosial. Okey. Atau elektroniknya, senang cerita buat TikTok lah, buat story lah, buat IG story lah, atau posting di FB lah. Itu sebagai contoh ya. Okey. Dengan mendakwa bahawa vaksin COVID-19 yang disediakan oleh kerajaan adalah tidak selamat dan boleh memberi kesan sampingan serius. Alright. Biarpun sedar bahawa kenyataan berkenaan adalah palsu. Jadi ini satu bentuk kesalahan. Okey. Jadi kalau kita dengar cakap orang ataupun dapat berita yang kita tak tentu sahihkan, jangan kita buat posting. Sebab yang baru-baru ni kita dapati bahawa ada viral yang mengatakan berlaku kematian frontliners disebabkan pengambilan vaksin. Itu sesuatu yang tidak betul. Okay. Itu contoh ya. Contoh yang saya katakan tadi bahawa kita mendakwa vaksin tidak selamat, itu satu kesalahan. Kemudian kita sambung ataupun tokok tambah cerita kita atau posting kita, katakan ada frontliners yang meninggal dunia setelah mengambil vaksin. Jadi itu pun satu lagi berita tidak benar. Jadi kalau kita lihat ada dua kesalahan. Contoh dua kesalahan dan dua contoh kesalahan yang boleh berlaku dalam apabila kita membuat posting di dalam laman media sosial kita lah. Itu satu contoh. Okey, kita nak tahu juga Cik Zul, bagaimana kalau mereka ni yang macam ada macam Cik Zul bagi tahu tadi, dia dah buat posting, ada pula yang share ataupun kongsikan. Adakah yang kongsikan ataupun share ini juga dikira telah pun melakukan kesalahan ataupun telah menyebarkan berita palsu juga? Bagaimana? Okey. Undang-undang tidak membezakan di bawah ordinan darurat ini. Kuasa-kuasa perlu golongan 2 ni, dia tidak membezakan sama ada kita orang yang mencipta ataupun mengolahkan kandungan tersebut atau kita berperanan hanya untuk menyebar. Okey. So jadi tidak ada beza. Kalau kita share juga, kita boleh dikenakan tindakan di bawah siasatan di bawah ordinan ini ataupun mana-mana undang-undang lain. Kenapa perkara ini perlu diambil perhatian oleh pendengar? Kita sedia maklum ada kumpulan-kumpulan ataupun individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Satu untuk membuat sesuatu yang boleh mengelirukan orang ramai. Jadi mereka juga dalam media sosialnya, mereka boleh saja menggunakan akaun palsu dan menyebarkan berita palsu. Selepas dah viral, dia tutup akaun dia. Jadi kita nak kenal pasti orang yang buat akaun social media palsu tersebut tidak dapat dikesan. Tetapi bawah ordinan ni, kandungan yang dibuat naik oleh beliau boleh diturunkan oleh perintah mahkamah. Tetapi apa yang lebih penting adalah orang-orang ataupun kita individu yang marhain ini, kita share, biasanya kita tak pandai lah. Kita ni jujur, kita gunalah akaun kita sendiri kan. Jadi bila kita gunakan akaun media sosial kita untuk posting berita-berita yang palsu, kita amat senang dikenal pasti oleh satu orang yang membuat aduan terhadap kita, sebab kita dikenali. Yang kedua, pihak berkuasa juga senang untuk menjejak
kita. Okey. Ya. Jadi ini adalah natijah daripada kita berkongsi tanpa mengambil pertimbangan tentang satu, sama ada kita dah semak fakta tersebut benar ataupun kita telah pasti betul-betul benar. Ya. Yang kedua, kita tidak mengambil berat tentang risiko yang kita tanggung jika kandungan tersebut tidak benar. Alright. Jadi kalau kita lihat hukuman di bawah ordinan ini sangat berat, ya, 500,000. Ya. Jadi kita sesuatu yang harus diambil berat oleh pendengar lah. Kita tidak mahu kita akibat kelalaian kita ataupun ketidakprihatinan kita, kita jadi orang yang penyebaran berita palsu. Okey. Terutamanya berkaitan dengan COVID-19 dan juga peristiharan darurat. Okey, baik. Encik Zul, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini ya. Kita akan berhenti rehat dulu seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu ini. Selepas ini kita akan kembali bersama dalam slot Alpha 10.2 bersama dengan Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia. MC berkongsi dengan anda berkenaan dengan impak berita tidak benar. Kita akan kembali selepas ini. Layan dulu Zureda dengan Kemarin. Di
Baik, kembali bersama menerusi Suat Alpha 102. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami sama ada menerusi frekuensi di tempat anda. Terima kasih banyak-banyak dan juga untuk anda yang ikuti kami menerusi Facebook Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih banyak-banyak dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian, Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC, dan kita berkongsi berkenaan dengan impak berita tidak benar ya. Dan tadi telah pun diberikan contoh dan juga kesalahan-kesalahan ya yang boleh dikenakan tindakan atau hukuman di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 2021 ini. Encik Zulkarnain ya, telah pun juga ada lagi yang ingin dikongsikan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang akan dikenakan tindakan ini. Okay. Kita menyebut juga dalam perbincangan berkenaan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 ini, ada dikatakan bahawa ia bersifat menyekat kebebasan untuk kita menyatakan pendapat. Tetapi kita tegaskan bahawa Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 ini diwatakan untuk memerangi aktiviti penghasilan dan penyebaran berita tidak banyak dan hanya berkuat kuasa sementara, dan ia tidak akan kekal. Dia bersifat sementara. Jadi memang betul-betul bertujuan untuk mengekang penyebaran berita palsu berkaitan dengan COVID-19 dan peristiharan darurat. Jadi kita bila bercakap tentang COVID-19, berita palsu ini tidak hanya melibatkan kepada usaha kita menangani penyebaran berita-berita tidak benar tentang COVID dan juga vaksin, ya, dan juga peristiharan darurat. Tetapi yang dirancang oleh kerajaan, jadi itu berkaitan untuk kita lihat aspek kerajaan. Tetapi Ordinan Darurat ini juga melihat aspek individu. Banyak juga kita dapati bahawa individu ataupun perniagaan terkesan dengan berita-berita palsu. Sebagai contoh, jika saya seorang mengatakan bahawa DJ Nurul adalah pesakit COVID-19, tapi sebenarnya tak ada pun. Tapi ia memberi impak yang besar terhadap DJ dan juga ahli keluarga. Betul. Jadi kalau satu kampung tu mungkin satu kampung kena pulau. Betul. Baru nak cakap. Satu pejabat kena pulau kan. Jadi itu sikap masyarakat kita. Jadi di bawah Ordinan Darurat ini kita juga mengambil perkara-perkara tersebut dalam pertimbangan kita untuk dikuatkuasakan. Jadi itu juga jika kita membuat berita palsu tentang seseorang individu ataupun mana-mana organisasi, sebagai contoh syarikat ataupun perniagaan ataupun kedai runcit dan sebagainya, bahawa ada berlaku penularan COVID-19 di kampung tersebut, di syarikat tersebut, di gedung beli belah, sesuatu gedung beli belah yang sebenarnya tidak berlaku. Jadi itu juga satu kesalahan di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu nombor 2 ni. Jadi apa yang boleh dibuat adalah satu, untuk kita mendapatkan individu tersebut, syarikat tersebut mendapatkan pembelaan. Pembelaan bagaimana? Satu adalah bentuk siasatan yang akan dijalankan oleh pihak berkuasa seperti polis dan MCMC. Tetapi juga memberi ruang kepada individu tersebut, syarikat tersebut mendapatkan pembelaan di mahkamah dengan mendapatkan perintah mahkamah supaya kandungan-kandungan dalam Instagram, Facebook dan sebagainya untuk diturunkan atau dihapuskan kandungan tersebut kepada orang yang menyebarkan berita palsu tersebut.
Jadi kegagalan mematuhi perintah mahkamah juga adalah satu kesalahan di bawah ordinan ini. Jadi itu yang saya pesankan dan tekankan sekali lagi, bahawa kita ada, jika kita tidak berhati-hati, kita menjadi penyebar berita palsu berkaitan dengan individu ataupun syarikat yang tidak ada kena-mengena pun kejadian COVID terhadap mereka, itu juga satu kesalahan. Jadi kita janganlah suka-suka nak buat prank dan sebagainya, kan. Jadi betul. ini juga satu kesalahan. Yang pertama, alih-alih nanti dalam wall kita ada pula keluar perintah mahkamah. Untuk Tak turunkan pasal-pasal, kandungan. kan? Wah, itu. Terkejut kita nanti. Betul. Jadi itu satu lagi yang boleh bentuk perlindungan yang sedia ada, yang diadakan dalam ordinan kuasa-kuasa perlu ini. Jadi kita tidak harus melihat bahawa ini hanya untuk kepentingan kerajaan. Tetapi sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita adakan undang-undang darurat ini untuk melindungi rakyat juga. Okey. Dan kita sedia maklum ya, juga berkenaan dengan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu nombor 2 ini, seperti mana yang diperkatakan oleh Encik Zul adalah bersifat sementara ya. Dan ini bagi memastikan berita yang tidak benar berkenaan dengan COVID-19 dan pengisytiharan darurat tidak tersebar merata-rata berkenaan dengan sesuatu yang tidak benar. Dan setakat April 2021 ini, berapakah kertas siasatan yang telah pun dibuka oleh PDRM dan MCMC berhubung dengan berita palsu berkaitan dengan COVID-19 itu sendiri, dan juga mungkin berkenaan dengan pengisytiharan darurat itu juga. Bagaimana Encik Zul? Sehingga 13 April hari ini sebanyak 293 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan MCMC berhubung dengan berita palsu yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Daripada jumlah tersebut, 119 masih dalam siasatan, 51 kes telah didakwa di mahkamah, dan 30 didapati bersalah, 20 dalam proses perbicaraan dan 12 diberi notis amaran. Itu bawah undang-undang biasa ya. Tapi dalam masa yang sama, selepas ordinan darurat ini dikuasakan, sejumlah 6 kertas siasatan telah dibuka oleh pihak PDRM di bawah ordinan berkenaan. Jadi satu impak yang besar ataupun impak yang kita rasakan adalah selepas ordinan ini dikuatkuasakan, kita nampak kes tu agak berkurangan lah. Berkurangan dari segi orang sedar bahawa kita perlukan undang-undang ini, bahawa untuk bukan menyekat kebebasan bersuara. Jadi kita ni, saya katakan, boleh katakan kita kena ada norma baru juga dalam membuat undang-undang ni. Kalau kita secara biasa sahaja, mungkin orang tidak rasa kepentingan ataupun impak besar berita palsu ni. Tetapi apabila kita kejutkan mereka dengan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu ini, yang memberikan hukuman yang berat, dan juga menambah kecekapan proses siasatan. Jadi mereka rasa ini harus lebih bertanggungjawab lah. Jadi kalau kita tak kenakan ataupun tak membuat sesuatu yang mengejutkan, mungkin mereka ataupun masyarakat kita masih leka. Begitu juga apabila kerajaan mengenakan perintah sekatan pada suatu masa dulu. Jadi kita semua terkejut dan semua orang patuh SOP. Tetapi perlu juga diadakan hukuman supaya orang lebih peka tentang
kita bukan sebenarnya nak hukum, tetapi nak menyatakan bahawa perkara ini sesuatu perkara yang penting. Bila patuhi SOP, bukan untuk kebajikan semua. Begitu juga dengan bila kita mengadakan undang-undang ini, bukan kita nak menyekat kebebasan bersuara, tapi nak memberi peringatan yang jelas dan terang bahawa perkara ini penting. Jangan terlibat dalam penyebaran berita palsu. Itu message yang kita sampaikan melalui undang-undang ini. Jadi supaya masyarakat dapat mengamalkan norma baru, sebagaimana mereka sekarang ini kita keluar, kita pakai mask, kan? Kita ambil temperature, begitu juga. Kita ada disiplin dalam memastikan diri kita dilindungi, ahli keluarga kita dilindungi, negara kita dilindungi. Begitu juga dengan kita menangani berita palsu ini. Jadi kita kena ada norma baru supaya kita bukan sesuka hati untuk menyebarkan. Jadi apa bentuk yang adalah kita menahan dirilah. Menahan diri itu daripada menyebar berita yang kita sendiri belum tentu sahkan, ataupun tidak ada pihak berkuasa yang tentu sahkan berita tersebut adalah berita benar. Okey, baik. Sedikit lagi Encik Zul, sedikit je berkenaan dengan saranan kepada rakyat Malaysia untuk memberi kerjasama membanteras berita tidak benar ini. Okey. Apa yang saya ingin tegaskan adalah kita telah membudayakan norma baru. Bekerja dari rumah, penjarakan fizikal dan sebagainya. Itu satu bentuk. Sama juga dari segi perspektif kandungan. Dalam kita mendebayakan norma baru dalam menguruskan gangguan ataupun kecelaruan maklumat ataupun information disorder dengan membuat kawalan sendiri, ataupun kita yang pertama adalah banyak sekali informasi yang diberikan oleh kerajaan. Di peringkat MCMC kita ada portal sebenarnya.my. Kementerian Kesihatan pun ada portal, MKN pun ada, dan baru-baru ni kita telah berkolaborasi dengan Facebook juga untuk menangani berita palsu. Jadi kita sedang menjalankan kempen untuk bersama dengan melalui kerjasama dengan Facebook untuk menangani berita palsu berkenaan dengan vaksin dan juga COVID-19. Jadi ini usaha-usaha kita buat, kita sediakan. Tetapi ambil tanggungjawab untuk ambil tahu, untuk semak. Itu yang saya harapkan nilai baru, norma baru yang rakyat kita dapat terap apabila mereka melayari ataupun apabila mereka menerima sesuatu berita melalui media sosial. Jangan mudah terpengaruh, semak, dan jangan sebar jika tidak pasti. Okey, baik. Itu dia yang penting Jangan terpengaruh, jangan sebar kalau kita rasa itu adalah berita yang tidak pasti betul. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Zul atas perkongsian yang cukup istimewa sekali hari ini berkenaan dengan impak berita tidak benar. InsyaAllah ada ruang, ada peluang kita boleh bersua lagi nanti InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, dan kita telefon bersama dengan Encik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC, berkongsi berkenaan dengan impak berita tidak benar menerusi Alpha 12 yang telah pun diterbitkan oleh Lelazin. Dan jangan lupa untuk ikuti Alpha 12 setiap hari Isnin hingga Khamis tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati. Cuci tangan tak boleh salam, nanti virus datang dekat. Jaga SOP siang malam, duduk jauh, janganlah rapat.